Pelajaran yang ke-49. Kita dah bilang belum kalau kitab ni khatam nak baca kitab apa? Bab makan ya. Berkata Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. yakni hai segala manusia, apa yang memperdayakan dikau dengan Tuhanmu yang mulia yang menjadikan dikau. Subhanallah ya. Apa yang perdayakan kau daripada Tuhanmu, Tuhanmu yang jadikanmu, Tuhanmu yang ciptakanmu, Tuhanmu yang maha besar, Tuhanmu maha kuasa. Kau pulaknya jadi keliru. Kau tak nampak Tuhanmu besar, kau nampak dunia besar. Kau tak nampak itu suruhan Tuhanmu, kau nampak itu tegah. Kau tak nampak itu tegah Tuhanmu, kau nampak itu suruh. Terbalik, keliru ya. Dan lagi firman-Nya, fala yaghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan memperdaya oleh kamu akan hidup dunia. Hidup dunia yang sementara, tapi perdayakan sampai kita usaha sesungguh-sungguhnya. Akhirat yang kekal abadi, kita bikin sambil lewa. Mau tanya tuan-tuan sekalian ya. Kita untuk miliki rumah yang kita ada sekarang ni lah, tak adalah besar sangat pun. Dengan kereta sebiji dua begitu ya. Agak-agaknya berapa jam kena kerja satu hari? Kalau orang kerja office lah, senang cakap lah. Agak-agaknya berapa jam kerja? Setengah jam boleh? 1 jam boleh? 8 jam. Tak cukup pun overtime. Untuk benda yang setakat rumah batu aja, kereta pun beberapa tahun sudah rosak. Tetapi untuk yang rumah yang kekal abadi, emas pulaknya. Kok kerjanya semua berapa minit saja? Allah, susah payah hempas pulas untuk rumah batu yang sementara. Sambil lewa untuk rumah emas yang kekal abadi. Tak kata tipu tu namanya. Susah payah hempas pulas. Tengok, ini anak bikin. Inilah anak punya wisma, anak punya gedung. Wah, sampai 15 tingkat. Baguslah. Kau pakai 15 tingkat ke? Ya kau sewakan juga, bukan kau pakai sendiri pun. Nah, kemudian berapa lama bangunannya masih tegak, kau dah mati. Allah, tak ada satu yang ikut. Ada tak satu yang ikut? Tak ada satu yang ikut ya. Jangan diidamkan tuan-tuan ya. Jangan di-marry ya. Kita tengok orang ada kemewahan bikin rumah besar gitu. Untuk hasilkan rumah kita yang kecil gitu saja, betapa kita punya penat dan betapa punya sampai kita tak hadir kuliah, betapa sampai kita jarang hadir jemaah. Setakat nak memiliki harta yang seadil. Agaknya kalau kita punya harta 10 kali daripada apa yang kita ada, ya penat kita 10 kali. Kita punya tak hadir kuliah, kalau dulu seminggu sekali, jadi 10 minggu sekali. Allah, pasal waktunya itu juga, kesempatannya itu juga, daya tenaganya itu juga. Kau dah curahkan untuk dunia, dah jadi tidak ada untuk akhirat. Allah, dan jangan sangka mereka miliki itu semua tu dengan murah, dengan mudah. Dibayar dengan mahal, iaitu peluang untuk capai jannah Allah, peluang untuk manfaatkan umur yang dah semakin singkat. Dibayar. Kalau muda tak apa ya, dah tua. Kalau belum capai tak apa, dah banyak, tapi masih nak lagi. Berlindung ya, berlindung, tertipu. Dapat aja apa? Dapat aja tak lama dia mati. Jangan tertipu ya. Anak punya rumah, biliknya 18. Kau tidur 18 ke semua? 3 bilik pun tak tertidur semua. 1 bilik aja. Anak punya katil. Sebetulnya kita pakai yang kita perlu sama tau. Kita orang-orang kaya dengan orang miskin sebetul sama tau. Wahai orang kaya, kau dengar betul-betul. Kau jangan tertipu dengan dunia. Rumah kau 9 bilik. Rumah orang miskin 2 bilik lah taruhnya. Dia tidur 1 bilik, kau pun tidur 1 bilik jugalah. Takkan kau 9 bilik kau tidur 1 malam. Lepas tu kau pusing round, tak boleh tertidur juga. Tidak. Orang miskin katilnya cukup-cukup badan. Kau punya katil bukan queen size, bukan king size. Tak tahulah apa punya size agaknya ya. King Kong size. Kalau dah besar sangat tu namanya king, bukan king size, King Kong size agaknya ya. Sebesar-besarnya. Kau tidur macam mana? Kau golek sini kosong, kau golek sini kosong, betul tak? Ada kau berpusing satu katil kau macam berkuih dadar gitu. Kan tidak ya. Kan tidak. Sama dengan orang miskin. Dia makan lapar, kau pun lapar. Dia makan sepinggan, kau boleh makan 13 pinggan. Kerana wang kau banyak, kau pun sepinggan juga. Kau makan sepinggan juga. Kau makan lebih sakit. Ya sama juga. Sama juga sebetulnya apa yang kau nikmati dengan orang-orang miskin sama. Cuma apa yang kau ada tu semua excess saja. Ekstra saja. Yang kau perlukan untuk hidup, yang kau menikmati sama sebetulnya. Baju kau 15. 100 lah. Yang kau pakai berapa?
7, 8, 1 juga. Yang lain tersangkut juga buat hisap. Dia sama juga, ya. Jadi apa, anda jangan terpedaya. Anda ada banyak, tapi sebetulnya yang anda punya, yang anda pakai, yang anda nikmati sama dengan orang miskin. Ekstranya apa? Mereka banyak, tak kerana mereka tak ada banyak itu, mereka tak perlu nak cari itu, mereka tak perlu nak ada ongkos dan biaya untuk itu. Maka mereka punya time untuk peroleh yang anda telah peroleh yang sebetulnya tak diperlukan, mereka gunakan untuk ibadat. Mereka gunakan untuk hampir pada Allah Ta'ala. Tengok ni, macam kaya-kaya ni semua. Pagi-pagi steady aja. tak ada sibuk, tak ada apa. Orang celik mata pagi aja file. Tengah malam sebelum tidur, buka tender, buka itu. Allah kesian, kita tengok anda kesian. Bukan kita nyacat anda, tapi kesian. Anda dapat benda-benda yang anda tak perlu dan anda pakai cuma sikit aja. Betul tau, kita tengok ya. Bukan kita nak nyacat aja. Kau tengok restoran punya yang mahal-mahal, dia punya serving dia kecil, 4 segi, taruh daunnya gitu je. Cuba kita makan nasi lemak sebungkus. Kalau makan nasi rawon ke, makan soto ke gitu ke. Wah, kan begitu kan ya. Makan nasi goreng ke. Orang tak boleh begitu. Puas ke tidak ke? Mahal tu. Bukan murah, RM15 tak dapat. Allah. Kita kalau RM15 nasi goreng dah sebanyak-banyaknya ya. Allah, sayang kita bilang. Tak tahulah tu susah. Itu tipu daya. Itu namanya tipu daya. Tipu daya. Benda yang mahal, yang susah, yang menyiksakan hidup kau, pada kau itu kelas namanya. Alamak, susah. Itu tipu tak namanya ya? Ya tipu namanya ya. Hai anak Adam, berbuat olehmu ibadat akan Tuhanmu yang menjadikan dikau, dan jangan bimbang akan dikau oleh hartamu dan isterimu dan anakmu daripada berbuat ibadat akan Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan supaya anak dan isteri kita melalaikan kita daripada ingat Allah. Ada anak, ya ada anak. Ada isteri. Jangan sampai tidak ibadat kepada Allah. Sibuk dengan anak, sibuk dengan isteri, ibadatnya jadi merosot. Ya. Bahkan dengan anak, dengan isteri makin tambah ibadat. Macam mana? Kau didik dia, kau bimbing dia, kau ibadat dengan dia, tambah ibadat lagi. Dan ingatkan olehmu akan segala nikmat Allah yang datang ia atasmu, dan syukur olehmu akan dia, dan jangan engkau kufur akan dia, dan pinta olehmu akan tolong, dan takut olehmu akan lorong, dan takut akan dirimu daripada jadi istidraj. Kerana istidraj oleh Allah Ta'ala bagi hambanya itu amat tersembunyi. Seperti firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yakni, lagi akan kami istidraj mereka itu. Yakni, lorong kami akan mereka itu daripada sekira-kira tiada mengetahui mereka akan istidraj. Na'udzubillah ya. Ibadat pada Allah. Jangan sampai anak isteri kita melalaikan kita. Jangan sampai harta kita melalaikan kita. Dan hati-hati daripada istidraj. Istidraj itu apa ya? Kita sangka dapat nikmat, tapi sebetulnya bukan nikmat. Tapi macam mana? Itu nikmat ke bukan? Nak tahu nikmat ke bukan? Yang nama, apa beza nikmat dengan istidraj? Yang nama nikmat ialah satu kenikmatan, kesedapan, pencapaian yang nikmatnya itu kekal sampai akhirat. Membawa takwa kepada Allah Ta'ala, kekal sampai akhirat. Dapat sihat, digunakan untuk ibadat, dengan kesihatan itu dapat pahala sampai akhirat. Dapat harta, digunakan untuk nafkah yang baik, disedekahkan, zakatkan, kekal sampai akhirat. Itu namanya nikmat. Dapat nama yang baik sampai lepas mati, orang sebut dia baik, jasa dia pun baik, tercatat di sisi Allah Ta'ala, bawa sampai akhirat. Itu namanya nikmat. Tapi kalau setakat di dunia dia luput, itu namanya istidraj. Ya. Tambahan pula, istidraj ialah nikmat yang akan luput. Kenapa luput? Pasal sebetulnya penerima nikmat itu orang yang tak layak. Jadi istidraj ialah nikmat bagi orang yang tidak layak, non-deserving. Maka dapat nikmat, itu namanya bukan nikmat, itu namanya istidraj. Istidraj ialah nikmat bagi orang yang tidak layak, dan nikmat itu tidak kekal. Dan nikmat yang nama nikmat adalah nikmat berserta rahmat. Yang nama istidraj adalah nikmat berserta murka. Kenapa Allah Ta'ala beri juga? Sebab benda dunia. Kenapa Allah Ta'ala beri dia sampai gitu? Sebab dia suka tipu Allah. Dia jahat tetapi dia nampakkan diri dia baik. Dia tak suka orang ibadat tapi dia nampak dia istilahnya macam setan lah. Tak suka orang buat ibadat tapi digunakan dalil-dalil ayat Quran.
Kan tak kata namanya nipu tu namanya. Tapi orang ingatkan dia ustaz, orang akan dia menggunakan dalil, orang akan dia berbahas, tapi sebetulnya dia sedang nipu. Atas nama agama. Ya Allah, Tuhan akan tipu dia seolah-olah dia orang ahli agama. Dapat apa semua. Jadi kalau kita dapat apa semua, wah ini nikmat, tengok kita orang yang layak ataupun tidak. Kalau kita orang yang layak, mudah-mudahan nikmat. Kalau itu kita tak layak, itu namanya istidraj. Istidraj ialah nikmat yang akan disusuli oleh nikmat berserta murka, disusuli oleh rentak oleh Allah Ta'ala. Itu namanya istidraj. Macam mana kita nak tahu yang kita dapat ni nikmat ke tidak? Nombor satu, dapat nikmat, puji Allah dan romongso diri sendiri. Alhamdulillah ya Allah, darimu ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, aku banyak maksiat ya Allah, aku tak ibadat ya Allah, dan yang kau anugerahkan aku ni ya Allah, aku harap janganlah ini jadi istidraj ya Allah. Maka tak jadi istidraj. Kalau kita takut dia istidraj, tak jadi istidraj. Orang yang istidraj dia tak ingat pun istidraj. Dia rasa dalam nikmat Allah. Tengok ya, rahmat Allah ya, nikmat Allah beri ya. Padahal dia orang kaki maksiat, dan yang dia dapat itu pun tak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Palsu. Seperti siapa? Haman ya. Seperti itu siapa? Karun yang dapat tu apa? Istidraj. Makin banyak. Hartanya begitu punya banyak, saking banyak, nak angkat kuncinya saja berapa orang kena pikul kuncinya. Bukan belum lagi hartanya tau. Bukan petinya satu, kuncinya je besar. Bukan ya, tapi yang ada orang petinya satu, kuncinya banyak. Kunci aku, ambilkan kunci aku yang 10 bawa sini. Kalau ada 10 peti, petinya satu, kuncinya 10. Bukan, ni memang kuncinya banyak dan petinya pun banyak. Kuncinya saja nak diangkat oleh beberapa orang yang gagah-gagah, tak boleh angkat. Lepas tu apa jadi? Sampai sekarang mesti kena telan bumi. Karun ya. Sampai terang kena tutup. Nikmat ke istidraj. Siapa lagi istidraj? Firaun. Istidraj. Kaya tak? Kaya tak ada orang boleh bikin bangunan tinggi sampai sekarang. Tapi apa jadi sekarang? Allah, piramid itu apa jadi sekarang? Istana-istananya apa jadi sekarang? Masih tegak lagi sekarang. Tapi dah buruk, dah cacat, dah hanya jadi peninggalan. Ketika dia ada, dia rasa inilah nikmat. Akulah sampai dia rasa dia ni bukan dia dapat nikmat daripada Tuhan. Dianya Tuhan. Firaun kan rasa dirinya Tuhan. Bukan dia rasa dia dapat nikmat dari Tuhan. Dia rasa dianya Tuhan. Allah. Na'udzubillah min zalik. Apa jadi nikmatnya? Boleh dipakai. Zaman dia sendiri, istananya masih cergam, dianya dah mati lemas kat dalam lautan. Dianya dah mati lemas. Apalagi zaman-zaman sekarang. Itu nikmat ke namanya? Jangan jadi macam gitu. Ulama Imam Ghazali bilang, kita kalau dalam bidang apa pun, kita tengok juara dalam bidang tu. Kalau kau masuk bidang itu, tak lama kau akan jadi macam juaranya. Bidang mewah, kaya, hebat, Firaun. Jadi kalau kau kumpul harta kau mewah, itu namanya timbalan Firaun. Itu namanya timbalan Firaun. Deputy Firaun. Tak lama akan jadi Firaun. Naik Firaun ataupun timbalan Firaun. Boleh jadi. Kalau betul-betul jadi, itu namanya Maha Firaun. Orang sekarang suka kasih nama, pandai kasih nama Maha Firaun pun ada juga ya. Allah, begitu ya. Kalau tentang bab makan banyak, saya makan banyak, 3 pinggan tak apa-apa. Tengoklah badan. Wah. Oh, juara banyak makan siapa? Keldai. Jadi kalau orang bilang saya ni banyak makan, tengok saya punya badan. Pasal saya nak angkat weight. Jadi masalah saya nak ketul-ketul. Saya kalau makan tak boleh sikit. Ya. Oh, kayak keldai. Sudahlah. Kau tengok juaranya aja. Kalau perkasa. Wah, saya ni wang lanang. Saya jantan perkasa. Isteri saya 4. Semua saya gilir-gilir. Umpamanya saya ni paling kuat kejantanan saya. Juaranya siapa? Babi. Oh, ya, hebat dia macam babi. Apa-apa kau tengok juaranya. Imam Ghazali bilang kau tengok juaranya. Kalau tentang hebat dunia, hebat apa semua, juaranya siapa? Firaun. Jadi semua yang dalam situ semua tu adalah naik Firaun, timbalan Firaun. Timbalan Firaun. Dan jadi nanti jadinya Maha Firaun. Kalau sekali Quran taruh Firaun, orang Melayu tambah Maha Firaun. Pandai pula orang tambah macam-macam perkataannya. Buat orang ngeri saja ya. Na'udzubillah ya. Itu semua tertipu tak? Sampai yang kaya, chiefnya sekali, ketuanya sekali siapa? Firaun. Pun tertipu ke tidak? Tertipu. Paling kaya, paling hebat, paling megah sekali Firaun. Hartanya boleh manfaatkan dia tidak?
Ya tidak, ini kan pula yang bawah-bawahnya. Sudah, jangan tertipu. Kau dah nampak depan mata kau. Kau jangan terpedaya semuanya, ya. Saya suka tahu dulu ya, Syria sebelum perang, kita suka pergi negeri Syria. Cantik negerinya. Kalau orang baru-baru kahwin, kita suka cadangkan honeymoonnya pergi Syria. Tak mahal sangat, ya. Tak mahal. Cuma kalau nak pergi sana, jangan lama-lama. Pasal apa? Dia tak ada nasi. Jadi makannya roti dengan humus, dengan zaitun. Kalau orang kita tak tahan lah. Orang kita tak tahan. Syria negeri yang cantik. Nanti dia bawa akan kita pergi ziarah tempat-tempat sejarahnya. Ini istana binaan raja sekian, zaman sekian, istana sekian. Wah, dulu masa zamannya pemerintahannya begini, ada pengawalnya di sini, ada bilik peribadinya di sini, dibawalah kita sini. Bilik meetingnya, cantik, semua cantik. Ini ada surau dalam istananya, sebesar-besarnya. Cuma dalam hati kita tengok, alhamdulillah bukan aku yang bikin. Alhamdulillah bukan aku yang bikin, bukan aku yang punya. Sebab apa? Tuan yang bikin, Tuan yang punya, sekarang mesti nikmati tak? Setiap ketul batu tu masuk dalam hisab dia lah. Satu ketul batu berapa banyak yang pahat, berapa lama yang pahat, berapa kali titik pahat, tik 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 tik, berapa jam nak siapkan satu ketul batu. Ini berapa ribu ketul batu dengan ukirnya, pulaknya, apa semuanya tu. Dah tentu pada zaman dia tu lebih lagi dengan lampu gantungnya, dengan kapetnya, dengan apa semua. Kita tengok semua, alhamdulillah bukan aku yang bikin. Sebab ada juga manusia yang bikin kan, walau siapa pun ada rajanya yang bikin kan. Bukan aku yang bikin dan bukan aku yang punya. Bayangkan kalau aku yang bikin, sekarang akunya dalam liang lahat dewean, dan ini semuanya masih tegak, dan hisabnya aku kena jawab, setiap ketul batu aku kena jawab. Dan takkah aku kena payahnya aku? Alhamdulillah bukan aku yang bikin. Syukur, alhamdulillah, syukur. Tuan-tuan, kalau tengok cerita Hindustan, ataupun sekarang cerita Melayu pun dah ada lah. Apa yang rumah besar-besar, nanti dia punya dah turun dari atas, tangganya pusing-pusing begitu kan, gitu ya. Kau jangan kepingin. Bahkan kalau kau tengok begitu, apa kita sebut cerita Hindustan rumahnya kan besar-besar, macam istana-istana gitu ya. Jadi kalau kau tengok gitu, kau jangan kepingin. Bahkan kau tengok, alhamdulillah bukan rumah aku, alhamdulillah bukan yang begini Allah beri kepada aku. Setakat yang kau ada ni dah syukur-syukurlah. Kalau gini macam mana nak jawab hisapnya? Yang ada sekarang ni pun aku tak terjawab hisapnya. Yang sekarang ni cuba kau tengok, segala langsir yang ombak-ombak, segala apa-apa semua, boleh kau terjawab tak agak-agaknya? Kebanyakan sekat perhiasan dan mengindahkan saja. Keperluannya tak banyak sangat. Sekarang yang ada pun kita tak terjawab, ya pasti akan ditanya, ya pasti akan ditanya, ya. Sekarang yang ada pun tak terjawab. Ini kan pula kalau yang hebat-hebat gitu semua, Allah berlindung sama Allah Ta'ala. Jadi kau tengok cerita-cerita gitu, tengok majalah ke apa kan, rumah-rumah besar semua gitu, jangan kau idam, jangan kau kepingin. Jangan kau idam, jangan kau kepingin. Kalau betul-betul dapat, kesian kau. Ya Allah, berlindunglah sama Allah Ta'ala, ya. Berlindung, jangan kau kepingin. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan istidrajkan daripada jalan yang kau tak tahu. Kau sangka kau dapat nikmat, kau sangka kau puas, kau tengok orang yang tak dapat, kau kesian. Kau tak tahu orang tengah tengok kau, orang tengah kesian. Yakni kami ambil daripada mereka itu satu darjat, yakni lagi akan kami tambah akan siksa mereka itu dan celaka, maka menambah akan dosa dan maksiat dan derhaka. Yakni kami ambil daripada mereka itu sedikit-sedikit dan tiada aku ambil daripada mereka itu padahalnya segempak, dan kami tambahkan akan mereka itu daripada azab itu sedikit-sedikit. Mereka tak sedar, mereka tak rasa, ya. Kami beri, kami tambah, kami ambil sedikit-sedikit. Kemudian kami rentap, kami terus gitu. Dan mereka tak rasa, ya. Kami tambah, kami lipat gandakan banyak berbanding dengan orang lain. Wah, melimpah ruah, mencurah-curah. Tetapi kemudian kami tarik sedikit-sedikit. Apa ditarik? Jauh daripada Allah. Dah ditariklah tu. Ketika dalam nikmat dah ditarik. Jauh pada Allah. Tak dapat hadir majlis ilmu, kurang etikafnya, kurang baca kitabnya, kurang baca subhanallahnya, kurang istighfarnya, kurang ingat akhiratnya. Dah ditarik tu. Ketika dia kaya dah ditarik. Ketika dia kaya dia ditarik, dan makin mewahnya tu diberi, sedang ditarik. Ketika ditarik, dia tak sedar dia dah ditarik. Dia sangka dia dalam nikmat.
satu masa nanti dengan segala harta bendanya pun dia ragut balik oleh Allah Ta'ala. Itu namanya istidraj ya. Itu namanya istidraj ya. Maka lawannya ialah kalau dapat nikmat sedikit, tetapi dalam hartanya dihadkan oleh Allah Ta'ala, nikmat lain diluangkan oleh Allah Ta'ala, dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Zikirnya, kuliahnya, lapang dadanya, itu ditambah tu. Itu tambah tu dalam kenikmatan tu. Dalam kenikmatan jangan tak disyukuri. Istilahnya kalau tengok orang kaya-kaya jangan kagum ya. Umpat jangan, kagum pun jangan ya. Umpat ni apa ni, orang dunia ni, tak ada lain mabuk dunia. Kau jangan ya. Kau jangan umpat. Umpat jangan, iri jangan, umpat jangan. Cuma kepingin pun jangan. Iri jangan, umpat jangan, kepingin pun jangan. Dan apa yang kamu ada, syukur kepada Allah Ta'ala. Dah, cukup dah. Muhimmah. Dan aku pertangguh akan mereka itu supaya menambah mereka itu berbuat kejahatan. Ya Allah, ditangguh oleh Allah Ta'ala. Tak segera direntap oleh Allah Ta'ala, biar tambah, istilahnya dikumpulkan lemaknya cukup-cukup. Ingat ya, orang yang jahat, orang yang berpura-pura, dia ingatkan Tuhan tak nampak, dia tahu. Mungkin manusia tak tahu. Ya, ada yang tahu. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia ingatkan dia can get away, tahu. Dia ingatkan nobody knows, he safe, you know. Dia tak tahu dalam uzah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala lambatkan tindakan atas dia untuk Allah Ta'ala tambah lemak dia. Kau pura-pura selama ni ya, kau tak real selama ni ya, kau tidak ikhlas selama ni ya, kau pura-pura namanya, berlakon selama ini ya. Dan kau ikan Tuhan tak tahu ya. Tuhan maha mengetahui ya. Jangan nanti satu hari Tuhan tindak sama kau siap, kau jaga. Jangan kau rasa, jangan aku yang tindak kepada engkau, kau jangan lupa Tuhan akan tindak pada engkau. Jangan kau rasa kau saja boleh tindak. Apalah banyak tindakmu. Apalah banyak tindakmu. Maha suci Allah Ta'ala. Maha tindak. Betul-betul Ta'ala tindak. Dan jangan kau sangka perbuatanmu tu baik dan betul. Sedangkan Allah Ta'ala sedang kumpulkan lemak bagi dirimu. Dan aku pertangguh akan mereka itu supaya menambah mereka itu berbuat kejahatan. Bahawasanya azabku itu sangat pedih. Dan tiada kuasa menahan akan dia oleh seseorang. Dan kerana inilah jadi duka cita dan gundahan hati segala mereka yang berkendak kepada jalan Allah Ta'ala tak kala datang kelebihan atas mereka itu. Dan dalam negeri dunia kerana takut akan dirinya itu diistidraj. Subhanallah. Orang yang nak menuju Allah, kalau datang benda-benda dunia, tiba-tiba kok dapat offer kedudukan, apa lagi, kemewahan, terus tolak. Jaga, waspada. Adakah baik ini? Adakah bagus ini? Adakah elok ini? Adakah istidraj ini? Ya Allah, menggeletar, elak, tolak. Orang cari-cari, orang rebut-rebut, dia pulaknya takut. Dia pulaknya tak nak. Bagus, Alhamdulillah. Dan jadi takut orang-orang ahli Allah, orang-orang yang ingat akhirat, apabila datang dibukakan baginya sedikit pintu kenikmatan dunia, sedikit peluang kedudukan, maka dia takut. Takut, ya Allah, janganlah aku dijauhkan, ya Allah, janganlah aku dijauhkan. Sayyidina Ali jangan kata dibukakan kemewahan, kehebatan, baru tak dapat ujian aja dah takut. Ya Allah, adakah aku dah tak tergolongan orang pada rahmat-Mu, ya Allah? Kok belum ada ujian? Kok belum ada ujian? Yang kata dapat nikmat, tak diuji oleh Allah Ta'ala saja dah takut. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya.
yakni lorong hingga sentiasa gundahan hati mereka itu, dan kuninglah warna mereka itu, dan hancurlah hati mereka itu, dan hilanglah akal mereka itu, dan berpindahlah mereka itu daripada antara segala makhluk hingga tiada bercampur mereka itu dengan segala manusia. Kuninglah muka mereka, pucat. Nak kasih kedudukan, nak kasih pangkat, kedudukan, lari, bahkan sembunyi, tak nak campur orang, bahkan escape, lari. Contohnya siapa? Syekh Abdul Rahman Siddiq, cucu cicit Syekh Achad Al-Banjari, alim besar negeri Banjar. Mufti meninggal dan dia tahu dia jadi calon berikutnya. Betul, orang istana datang, Syekh Abdul Rahman dititah menghadap besok, lapor jadi mufti. Dia tak ada. Mana pergi? Tak tahu. Lari. Nak dapat, kalau kita makin kita tunggu agaknya ya. Allah, kita tak sedar diri kalau kita lah ya. Lari. Oh, dia lari ya. Oh, tak apa. Macam nak disuruh buat salah gitu tau. Macam nak disiksa. Lari ya. Nasib baik ada sepupunya. Pergi cari orang istana, pergi cari sepupunya. Sepupunya pun lari. Allah, sepupunya pun lari. Yang berikutnya siapa? Yang ketiga, mau tak mau dia kena jadi mufti. Tapi Syekh Abdul Rahman ni lari daripada Banjar. Banjar tu di balik Sarawak tau. Di balik Sabah Sarawak. Dia nak pergi daripada tempat Banjar nak pergi ke Borneo, nak pergi Sabah Sarawak, tak boleh jalan darat sebab ada banjaran gunung. Kena pusing jalan laut. Pusing daripada Sarawak, daripada Banjar kan Borneo. Lintas tanah Melayu pergi Sumatera. Sampai Indragiri jauhnya. Daripada timur Malaysia sampai barat Malaysia. Sampai Indragiri, kebetulan sana pun muftinya pun mati. Jadi terus orang kasih tahu, ini orang alim dari Banjar, terus kena cekup jadi mufti, tak boleh elak lagi. Tak boleh nak lari lagi ya. Lari pasal elak jadi mufti, lari dari Banjar, lari pergi Indragiri. Lari. Syekh Omar Al-Khatib Singapura. Kalau jadi qadi Hadramaut tu maknanya alim sangatlah ya. Alim, dia memang alim sangat. Lari. Tiba-tiba dapat surat dari istana. Petang tu juga tak banyak cakap. Packing, lari. Pergi mana? Pergi Mesir leh, tempat ada pengangkutan sana. Dari sana pergi mana? Pergi Mekalla. Dari Mekalla naik kapal pergi Jeddah. Tahun-tahun 30-an. Sampai tahun 38. Sampai Jeddah, naik kapal pergi Singapura. Layaknya mufti. Sampai Singapura jadi kerani Al-Junaid aja baru-barunya. Kita ni layaknya kuli, kepinginnya nak jadi qadi. Dia layaknya mufti, rela jadi kerani. Allah. Kemudian diminta jadi mufti Johor, ganti Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Ilmunya tinggi Syekh Umar tu. Tak nak. Minta jadi mufti Brunei, tak nak. Minta jadi mufti Singapura, lagi dia tak nak. Penghabisan dia terima. 5 tahun. 5 tahun jadi mufti mazhab Syafi'i Masjidil Haram, 5 tahun jadi mufti mazhab Syafi'i di Madinah. Masya Allah, sekali yang tinggi punya sekali dia nak. Mekah Madinah dia nak. Apa sebab diorang kalau nak cari mufti mazhab Syafi'i, diorang cari daripada Hadramaut. Hadramaut cadang siapa? Dia. Sampai masa hayatnya tu, kalau ada jabatan fatwa meeting ada kemuskilan, atau fax tu, macam belum ada handphone ya, fax pada Syekh Omar, nanti dia jawab. Begitu sampai sekarang. Kata mufti yang sekarang ni, Habib Omar Jalani, masa Syekh Omar jadi mufti sana tu, kalau dah lepas sembahyang Isyak, dia masuk Masjidil Haram, aku suka impit dia. Dia kalau mula dia punya qiyamul lail dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Sebelum subuh, minal jinnati wan nas, khatam tiap-tiap malam. Begitu Syekh Omar. Lari dan tinggalkan negeri, tinggalkan apa semua. Pasal apa? Tak nak jadi qadi di sana. Lari, pucat mukanya ni dan kuning muka mereka. Lari daripada manusia, jauhkan diri. Duduk sampai jadi orang pertapaan pun yang ada, duduk dalam hutan pun ada. Allah. Padahal semua tu lebih daripada layak, lebih daripada handal. Tapi kerana itulah kedudukan mereka tinggi, mereka tolakkan kemewahan, tolakkan kedudukan ya. Lari mereka, bahkan takut macam nak disiksa tau, padahal nak dikasih pangkat. Nak dikasih pangkat kan mesti ada gaji kan. Lari mereka ya. Tapi kalau orang lain terima jawatan tu macam mana? Dia tak kutuk, dia bagus, alhamdulillah, kau bagus, aku support kau, aku bantu kau dan aku patuh pada kau.
Sebab kau ada kesanggupan, mungkin kau ada kelebihan, mungkin kau boleh tak terpedaya dengan dunia. Aku tak mengatakan, yang aku cakap ni diri aku. Mereka ni semua yang aku cakap ni diri aku. Aku yang tak mau, aku yang takut, aku yang seram, aku yang ngeri. Kamu yang terima jawatan ni semua, ya aku doakan mudah-mudahan selamat. Dan aku patuh padamu, dan aku ikut arahanmu. Dan mudah-mudahan kamu dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sikit mereka tak cacat, engkau pula mau terima begini-begini. Tidak. Orang lain pada dia, kau layak, mungkin kau tak sanggup. Aku tak sanggup, sebab aku tahu diri aku. Yang aku selamatkan diriku. Engkau aku tak komen apa-apa. Begitu ya. Dia tak bilang, apalah ni mau jadi qadi, mau jadi mufti. Tidak, dia hormat lagi, dia respect lagi ya. Yang dia cakap adalah diri dia, yang dia sedar kelemahannya. Ya. Baik. Bermula kebanyakan manusia lalai mereka itu daripada ini. Bermula itu lalai ya, daripada istidraj Allah Ta'ala ini ya. Bermula istidraj Allah Ta'ala bagi hambanya itu, iaitu pada tiap-tiap ketika berbuat ia akan dosa, nescaya memberi oleh Allah Ta'ala baginya akan nikmat dan melupai akan dia. Makin buat dosa makin dapat nikmat, makin lupa nak taubat Allah, makin lupa nak ngadap Allah, makin lupa kebesaran Allah, dan dia rasa Tuhan sayang dia. Dan dia rasa nanti kalau dia mati lagi besar lagi dia dapat. Begitu ya. Dan akan meminta ampun daripada Allah Ta'ala, maka menambah ia akan kejahatan dan takabur. Dan takabur ia akan penolong kepada kekasihnya di dalam tangguhnya itu di dunia ya. Makin minta ampun, tak minta tolong Allah Ta'ala, dan kasihnya itu pada dunia, makin minta tolong, makin minta bantu, dan apa? Dan dalam tangguhnya di dalam dunia. Betul? Oh, terskip. Boleh masuk pula ya ayatnya. Dan akan minta ampun daripada Allah Ta'ala, maka menambah ia akan kejahatan dan takabur. Maka masuk ia dalam maksiat dengan sebab berturut-turut ia atasnya nikmat, padahal menyangka ia akan bahawasanya berturut-turut nikmat itu hampir kepada Allah Ta'ala. Tengok nikmat daripada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala dapat besar, dapat nikmat banyak. Panggil Pak Imam baca doa kesyukuran. Patut panggil Pak Imam baca doa doa pengistighfaran patutnya ya. Ini makin doa kesyukuran. Saya mendapat nikmat dan anugerah ni begini-begini, dah pemberian Allah. Allah. Pak Imam punya, wah, kamu yang baca ini macam lagi. Allah, patut ya Allah, peliharakanlah tuan ini ya Allah. Peliharakan daripada istirahat ya Allah. Kesian kok dapat sebegini-begini Allah, masa akhir ya Allah. Kesian ya Allah, tarik sikit ya Allah, tambahkan lagi ilmunya. Patut Pak Imamnya doakan gitu ya. Pak Imam ni pun sokong ini macam, oh tahniah tuan pada wai. Begitu ya. Patut begitu. Patut kesiankan dia ya. Ini makin ucap tahniah pada dia. Pak Imam ni pun padan juga. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, diampunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.